Untuk letak kita faham itu letak satu sini letak atas mesti seru tu. Assalamualaikum tu. Ada ni siapa ni? Nama saya Zulkifli, sebagai penyandang pusaka Yang Mulia Datuk 4 Agam bagi lingkungan buat sekolah. Okey, baik. Okey tu. Cepat sini. Disuruh waris anak kota. Disuruh waris anak kota. Disuruh waris anak kota. Kenalkan diri, siapa ni? Bismillahirrahmanirrahim. Saya waris anak 4 kota bin Osman. Okey, baik. Saya terima. Belakang. Disuruh waris lemak Minangkabau Sungai Jai. Disuruh waris lemak Sungai Jai. Ya, Dok. Kenalkan diri, siapa ni? Saya Azizi bin Arsyad, waris Selamat Minangkabau, Pusaka Selamat Minangkabau, Pusaka Datuk. Pusaka Datuk Paduka Raja. Saya terima. Buku tak ada? Buku tu tak sampai lagi. Buku tak sampai lagi. Okey, nanti letak sini Baik, Alhamdulillah saya telah mengenal batang tubuh dengan penyandang pusaka Tok 4 yang baru ni. Alhamdulillah saya menerima. Jadi untuk istiadat seterusnya saya minta semua datuk-datuk ni dengan tua dengan ibu soko minta beralih ke sebelah Dewan Selak Utama, sebab kita akan mengenal batang tubuh dengan Yang Mulia Datuk Johan Tua Tahu, Lembaga Waris kepada Datuk Kelana Putera Undang Sungai Ujong. Okey, minta bergerak sekarang Baik, terima kasih. Boko jangan lupa, boko Datuk semua ada okey, baik. Ini biasa. Masih tu. Badan betul lagi. Letak mic kat sini ya. Ni mikrofon. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Yang mulia Datuk Johan Tua Tahu, ini duduk minta izin Yang Mulia Datuk Johan Tua Tahu untuk kita memulakan istiadat ini. Saya ingat yang pertama kalilah diadakan di Masjid Hariah Sungai Jai. Sebelum kita mulakan saya nak cakap sikit untuk pengetahuan Masjid Karya Sungai Jai ini dirasmikan oleh Yang Pertama Mulia Datuk Undang Sungai Ujong Datuk Kelana Putera Muhammad Kasim. Yang di sebelah saya Datuk Johan Tua Tahu ni memang waris dia betul, keturunan dia.
Jadi untuk yang mulia tadi saya mohon yang mulia Tok Pak Pilihan tapi menghadap untuk kita mulakan istiadat ini. Kita silakan Tok Pak Pilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Tuhan Tuan Tak Tuan Laut Yang mulia Datuk Argan dan seterusnya Datuk Pat, Datuk Bapak dan anggota kuasa masjid, juga menteri-menteri besar. Izinkan saya Datuk mengulas majlis ini dengan selengkap penting. Suasana istiadat Sungai Ujung luak tua dan berdaulat, waris kerana berkuasa sampai luput. Tapak syirik disembah keempat, memulakan adat berbekala berikut. Dengan selamat itu, semua itu membuka dan terbalik. Buka. Sini. Ni kepala tu ekor. Akhiri majlis ini dengan satu langkah penting ini. Suasana istiadat ceria dan mesra. Berkumpul atau adat dengan warga setempat. Sepak selalu buka, syirik selalu dirasa. Mohon izin yang mulia Datuk untuk kita meneruskan istiadat. Terima kasih Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang mulia Datuk Johan Utama Kami Waris Kelana telah menerima dan membuka istiadat ini. Maka kita teruskan dengan istiadat mengenal batang tubuh yang mulia Datuk 4 yang baru bagi lingkungan Lengging. Diseru Yang mulia Datuk Menteri Bengkulu, Orang Besar Lembaga Lingkungan dan Aluan Sembah. Diseru menghadap. Saya Assalamualaikum Yang Mulia Datuk. Saya Datuk Menteri Bengkulu Haji Mazhar bin Haji Ahmad
Mazlan Haji Ahmad, orang besar lembaga Datuk Lembaga Lingkungan dan soal lagi Dagang Legeng, anak waris Bidun dari rumah Ni anak waris ni ibu aku nama siapa tadi? Haji Mazlan Ahmad. Jaga amanah dengan baik dan tanggungjawab yang diberi. Baik. Dan diharap Ibu Soko dapatlah memberi apa orang kata nasihat dan pandangan jika ada apa-apa kekurangan di pihak penyandang. Tegur-tegur, jangan tak tegur. Kalau dia tak dengar, beritahu saya. Kita terima. Tak apa. Tahu tu. Tak mau. Alhamdulillah. Please. Panggil dah. Tok, panggil duduk sebelah kau. Datuk Putih Penghulu, Yang Mulia Datuk Putih Penghulu duduk sebelah sini dulu. Di tempat tu. Bawa kursi tak apa. Datuk Baik, Datuk Putih Penghulu pun telah mengambil tempat dia, jadi lengkaplah sebahagian pusaka menggantikan arwah Tok Arifin untuk menipu yang sebelum. Baik, diseru Yang Mulia Tok Empat Agam, Ibu Soko dan warisnya menghadap. Assalamualaikum Tok. Nama saya Zulkifli Abdul Rashid, sebagai penyandang pusaka Tok Empat Agam Bapak bagi Lenggeng dalam luar sekolah. Datuk Bulu Dagang Legeng. Nama Nama siapa lagi? Zulkifli Abdul Rashid. Abdul Rashid, saya terima sebagai penyandang Tok Empat Agam di bawah Datuk Bulu Dagang Legeng. Ya, saya harap Ibu Soko dapatlah memberi nasihat jika ada apa-apa kekurangan pada penyandang dan dibanyakkan tegur-tegur. Kalau nampak tak betul, tegur. Dan sebagai ibu, kita ni sebagai penyandang anak. Kadang-kadang anak-anak ni biasa lah. Ada masalah silap sikit. Itu saya tu. Dan seorang betul. Dan nampak tu. Ya. Jadi amanah ni saya berikan dan tanggungjawab ni dapat dijaga dengan baik. InsyaAllah. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tahniah. Ini Dok. Ya. Silakan ambil tempat Baik, seterusnya Duduk. diseru Yang Mulia Tok Empat Kota bersama Ibu Soko dan warisnya menghadap. Saya Tok Empat Kota Aizul bin Osman, anak waris Kota. Di bawah Di bawah Datuk Bulu Dagang Legeng. Datuk Bulu Dagang Legeng. Saya terima sebagai penyandang. Apa nama tadi? Tok Empat Kota. Nama-nama. Nama Aizul bin Osman. Nama Fazul bin Ismail. Saya terima sebagai Osman bin Osman sebagai penyandang Datuk Empat Kota. Di bawah Datuk Dagang Legeng. Penyandang ni memegang pusaka ni dengan aman yang tanggungjawab. Dan Ibu Soko dia harap dapatlah memberi nasihat dan teguran
jika ada apa-apa yang dipandang tidak baik, ya. Sebab ni orang muda ni, kan, pusaka sampai ke orang muda ni barang-barang sikit, buang-buang sikit barang tu, kan. Masalah saya pun dapat budak lagi, umur 18 saya dapat dah, saya tahu lah, saya beritahu awal-awal, jadi dapat ditegur-tegur, saya terima lah. Okey, untuk pembukaan boleh ambil tempat Baik, yang terakhir diseru Yang Mulia Tok Paduka Raja bersama Ibu Soko dan warisnya tampil menghadap. Saya Aziz bin Arsyad dari Selamat Minangkabau. Minangkabau. Selamat Minangkabau. Ya? Selamat Minangkabau. Selamat di Minangkabau. Waris Raja. Pusaka. Pusaka Waris Raja. Nama saya pusaka. Selamat Minangkabau. Datuk apa? Datuk Seri Datuk Yang Mulia Datuk Paduka Raja. Jadi malam apa nama tadi? Aziz bin Arsyad. Aziz bin Arsyad sebagai penyandang Datuk Paduka Raja. Datuk Paduka Raja Selamat Minangkabau. Di bawah Datuk Datuk Penting. Kita dapatlah pegang amanah dan tanggungjawab ni dengan sebaiknya. Kita ni sebagai pemegang amanah je. Dan kuasa tak ada pada kita. Ingat, la haula wala quwwata illa billah. Segala kuasa semua pada Allah Taala. Kita ni sebagai penyandang ini menjaga tanggungjawab dan amanah. Dan sebagai Ibu Soko dapatlah menasihat penyandang ni jika ada apa-apa kekurangan atau salah silap. Kalau kata dia tak dengar teguran, dapat berjumpa dengan Tok Dagang sendiri untuk betul-betulkan lah. Sebab kita ni bapa hal pun ibu tetap ibu. Meninggal. Penyandang ni sebagai anak menghormatlah sikit. Ya. Terima kasih. Saya terima. Cepat main dulu. Jadi bagi. Saya bagi ya. Allah, ayo. Nak bagi apa? Ya ke? Nama dah pakai tu. Asal pendekkan nama. Asal pendekkan nama. Tahu ke? Ya ke? Oh dulu. Okey. Diseru Yang Mulia Tok Pak Konjo Semua dah ada. diseru Yang Mulia Tok Pak Lawa diseru Yang Mulia Tok Pak Piliang
goyangnya. Ayo kau. Diseru Yang Mulia Tok Setiaraja Diseru Yang Mulia Tok Lela Dacing. Perlahan tu. Perlahan. Sakit lutut Datuk. Tahniah tu. Alhamdulillah. Ya kau. Biasalah. Yang ni tempat dia elok. Sebelah. Diseru Yang Mulia Tok Paduka Menteri. Buka silat nak ke? Ya. Ya. Tahniah. Bola. Okey kaki ya. Okey. Diseru Yang Mulia Tok Empat Legong. Ustaz ni, Ustaz. Tahniah. Baik, diseru Yang Mulia Tok Empat Mendailing. Mendailing. Ada. Cito kat mak tu. Jangan lupa. Diseru Yang Mulia Tok Empat Kampar ataupun Tok Empat Sungai Jai. Okey. Masih tahniah. Diseru Yang Mulia Panglima Cincang. Ulami salam lu. Ulami salam lu. Salam. Oh, ambil kan. Tahniah. Ya. Diseru Yang Mulia Panglima Lintah Jalan. Macam-macam style. Tahniah tu. Tahniah. Okey. Masih tu. Diseru Yang Mulia Panglima Mawan ataupun Panglima Mambang Biawan. Tak kawan tu. Baik, dan yang akhir sekali insan yang mengusulkan untuk diadakan tak ada nama ini, saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih. Saya ingat Yang Mulia Tuan Pak Lembu kena berterima kasih
sebab dia betul-betul bersusah payah. Saya dengar sampai 3-4 kedai dan orang Seremban yang mencari harga terbaik. Di seluruh Yang Mulia Tok Sungai Macang Hilir hampir banyak. Baik, alhamdulillah selesai. Baik, selesai sudah istiadat penyerahan tanda nama. Dengan izin Yang Mulia Datuk Johan ingin berkata satu lembaga waris kerana dulu buat Sungai Ujong. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Alhamdulillah, pada hari ini kita telah membuat satu adat istiadat mengenal batang tubuh bagi lingkungan Datuk Dagang Lengging dan juga datuk-datuk yang selama ni tiada lagi dah kita penuhkan. Tapi saya dengar masih ada lagi yang kosong, dapatlah kita isi dengan secepat mungkin waris-waris yang masih kosong untuk kita lantik Datuk 4 kita atau bapa-bapa yang masih kosong, agar dapat kita memperkasakan adat kita di Sungai Ujong. Dan seperti semua tahu, Sungai Ujong tidak mengamalkan adat pepatih, tapi Sungai Ujong mengamalkan adat purbakala. Dan ini telah kami tetapkan dari zaman berzaman. Cuma apabila banyak orang kata pedagang-pedagang daripada berbagai rumpun Melayu yang datang ke Sungai Ujong ni, maka kami terima adat-adat mereka untuk diamalkan di dalam Sungai Ujong jika sesuai, ya. Jadi kami tidak menjadi masalah apa-apa amalan adat yang diamalkan pun selagi ia tidak melanggar syarak, ya, syarak dan hukum agama Islam. Di situ kami tekankan, diharap agar dapatlah kita memperkasakan adat kita ini dan menjaga amanah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan harus diingat, kita datuk-datuk lembaga, bapak-bapak orang besar Sungai Ujong hanya memegang amanah. Kita tak ada kuasa. Kuasa kita pada Allah. Allah yang menguasainya, ya. Apapun juga pusaka itu datang daripada nenek moyang kita. Jadi kita jagalah dengan baik, ya. Elakkan daripada segala apa-apa yang tidak baik, supaya pusaka kita ini sentiasa dalam keadaan bersih, ya. Itu je yang dapat saya nyatakan di sini. Harap diberi perhatianlah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada baik, sekarang saya Yang Mulia Datuk Guru Dagang Lembaga Lingkungan Luwin, saya nak berpesan sedikitlah kepada yang dapat watikah ni. Dia begini, watikah ni sebenarnya tanda perakuan daripada pihak waris kerana, maknanya daripada datuk undangnya, daripada waris-waris datuk undangnya terhadap Yang Mulia Tok semua untuk menjalankan kuasa.
menjalankan kuasa, menjalankan pemerintahan dalam ruang Sungai Ujung ini seperti mana yang telah digariskan mengikut Undang-Undang Tubuh dan Perlembagaan Persekutuan. Saya faham sepanjang tempoh saya memegang pusaka ini ada beberapa pertanyaan, aduan pun ada juga. Seolah-olah kononnya ada pertandingan kuasa dalam kalangan penghulu, ahli Dewan Negeri dan juga ahli Dewan Undangan Negeri dan juga ketua kampung. Ini saya nak tegaskan ya. Ketua kampung, ahli Dewan Negeri dan penghulu Dewan Undangan Negeri ini mereka atas kapasiti politik. Berbeza dengan yang mulia doktor semua. Doktor semua atas kapasiti wakil ulil amri ataupun dengan kata wakil raja. Sebab itu kedudukan doktor semua ini dilindungi dan diabsahkan mengikut Perlembagaan Persekutuan dan Undang-Undang Tubuh. Dan ingin saya tegaskan di sini, kedudukan datuk-datuk semua ini tidak boleh diganggu-gugat dan disentuh oleh Parlimen Malaysia, tak boleh sentuh, dan juga Dewan Undangan Negeri pun tak boleh sentuh. Apatah lagi setakat perkeliling dan enammen lagi tak boleh sentuh. Saya faham ada di kalangan pengarah-pengarah, pegawai jabatan dia cuba menakut-nakutkan semua. Terangkan kat mereka semua balik, kedudukan mereka hanya sebagai pentadbir sahaja. Datuk-datuk ni semua ni mata dan telinga bagi pihak Datuk Undang. Jadi proses itu pantau, tengok, jaga dan waris, tengok ada salah silap, khususnya dalam soal adat istiadat dan ahli luar agama Islam masjid lah. Kalau ada tak kena report kat saya sebagai Datuk Agama. Saya cuba selesaikan. Kalau saya tak boleh selesaikan, saya akan bawa kepada pengetahuan Yang Mulia Datuk Johan. Sebab Datuk Johan sebagai batang tubuh Yang Mulia yang sama mulia Datuk Dan Putera. Kalau peringkat Datuk Johan tak boleh selesai, bawa ke Telaga Undang. Bawa ke Telaga Undang. Telaga Undang ni semua datuk-datuk lembaga yang besar-besar kumpul. Yang ibu sepoi yang besar-besar semua kumpul kat situ. Diputuskan di situ. Selepas itu baru dibawa kepada ke bawah kaus yang Rahmat Mulia Datuk Dan Putera Undang Ruang Sungai Ujung untuk diperkenankan. Itu kedudukan datuk-datuk tersebut, even yang tuan pun tak boleh sentuh sebenarnya. Sebab dia di istana saja. Anda faham yang tuan ni di istana saja, dia tak boleh sentuh. Di sini Sungai Ujung. Ini Sungai Ujung ya. Dan kuasa-kuasa Sungai Ujung tu memang terangkum, terlingkup dalam Lembaga Persekutuan. Kalau siapa ada buku undang-undang, boleh tengok perkara 71. Lepas tu boleh tengok dalam jadual ke-9 Perlembagaan Persekutuan. This is the supreme law of the land Yang saya cakap ni the undang-undang paling tinggi negara tau. Kuasa-kuasa datuk ni semua ni memang ada jelas tersebut. Sekarang saya bacakan. Datuk-datuk ni law lah. Baik, ini sebut sebarang peruntukan yang menyentuh perkara 19/92 sebarang peruntukan yang menyentuh penguasaan takhta dan kedudukan pembesar-pembesar pemerintah dan pembesar-pembesar adat Melayu yang seumpamanya. Ada datuk-datuk semua lah. Tidak boleh dipindah oleh Badan Perundangan Negeri. Okey, sudah tu. Sekarang undang-undang tubuh. Undang-undang tubuh kerajaan negeri saya bacakan. Okey, pasal 32, aturan dan adat zaman purbakala terpelihara. Dikecualikan sebagaimana yang ada dinyatakan dalam ini, maka bahagian ini tiadalah menyentuh aturan dan adat Negeri Sembilan zaman purbakala. Kita Sungai Ujung kita pakai adat purbakala, kita tak pakai adat Fatih. Bila
Kita tak ada 3 nenek batu belang, kita tak ada. Sebab tu di sini yang ada waris anak agam, waris piliang, waris 4 kota. Mana batu belang? Mana dalam Melaka? Tak ada. Itu semua rembau, tanah mengandung. Itu dengan ujung. Yang macam tu Tok Sengaja ni, dia Tok Kampar, Melayu. Sebab tu pergi bapak pergi anak. Betul tak? Betul kan? Ha. Tak ada, kita lain. Ha, tempat Bonjol. Dia waris anak Bonjol. Ha, macam sebelah saya ni, tempat Sungai Canggilin, dia ikut kampung. Waris anak Sungai Canggilin. Ikut kampung. Ha, itu cerita dia. Tempat piliang, waris anak piliang. Kita tak ada batu belang apa, tak ada, kita tak ada tu. Kita faham benda tu. Dikecuali sebagaimana yang nyatakan dalam ini, maka bahagian ini adalah menyentuh aturan dan adat negeri Sembilan zaman purbakala. Tetapi aturan dan adat zaman purbakala itu, mana-mana yang tidak melawan kehendaknya akan berjalan seperti dahulu juga. So means you cannot touch. Dia macam biasa. Jadi Tok Empat ni macam saya cakap lah, dia jaga masjid adat Melayu di Lengging ni lah, kalau bawah saya lah. Kalau bawah Datuk dia tugas sebelum, dia jaga bahagian Madura, bahagian Undung dan dulu peranan. Jadi antara peranan Tok Empat tu antaranya terlibat lah dalam nak menentukan siapa pegawai masjid, imam bila siap, dan juga pengurusi setiausaha sehari. Itu antara peranan Tok Empat. Lepas tu saya mohon juga Tok Empat ni tengok juga waris masing-masing. Lepas tu mana Tok Empat yang diamanahkan jaga karya tu, sebab bawah saya ada di Lengging ni ada 6. Tolong tengok siapa keluar masuk kampung. Mana kena pastilah siapa pindah, siapa masuk, tu kena tahu tu. Jaga kampung masing-masing. Satu lagi dia terima kasih. Mohon juga, ini memang peringatan keras daripada Datuk Kelana sendiri. Datuk Johan pun banyak kali bagi peringatan yang keras. Saya pun, kalau ada penceramah-penceramah datang berceramah di masjid bagi kuliah, pastikan penceramah atau ustaz tu bukan ustaz Wahabi. Sebab kita di Negeri Sembilan ni, Wahabi telah dipakwakan sebagai ajaran sesat. Itu antara tanggungjawab Tok Empat juga. Tolong tengok masjid, jangan ada ajaran Wahabi. Sebab sebelum ni saya ingat pergi juga saya berperang dengan geng Wahabi ni. Saya ingat Tok Bonjol atau Tok Pilihan tahu kan? Bergaduh kan? Tolong perhati benda tu. Geng-geng Wahabi ni jangan pergi masuk. Satu lagi, ini pun saya dapat maklumat juga daripada lebih kurang orang alim lah. Kita di Lengging ni sebenarnya tempat berkumpulnya ulama' dan juga wali-wali Allah. Jadi kalau jumpa orang alim, saya ingat Tok Pakar tahu lah siapa yang saya maksudnya. Orang alim ni muliakanlah mereka. Muliakanlah mereka. Sebab orang luar datang ke Lengging ni semata-mata nak jumpa orang alim, ulama' di Lengging. Tapi kita orang Lengging kita pun tak tahu. Dia orang datang sama berkata-kata berbas-bas. Jadi kalau kita ada peluang, kita muliakanlah dia. Sebab bila bumi Lengging ni ada ulama', orang kata berkat sejuk. Itu saya mohon sangatlah dengan Tok Empat semua yang ada. Saya ingat itu sajalah setakat ni peringatan saya daripada saya lah sebagai yang mulia Datuk Guru Dagang Lembaga Lingkungan Lengging. Baik, sekarang ni saya persilakan kalau ada dalam kalangan Tok Empat yang nak ada perkara nak disampaikan, semua Datuk Johan ada ni, boleh suarakan. Siapa? Siapa cakap? Ni Tok Anggota dia nak cakap. Tadi Buya. Tekan dulu.
Assalamualaikum. Terima kasih atas sambutan ni. Saya sebenarnya memang nak tumpukan ada salah satu untuk saya nak utarakan, iaitu bagaimana untuk dapatkan jumlah keturunan anak-anak lengging ni semua. Jadi saya memang lebih tumpukan kepada bidang untuk mengumpul salah silah keturunan anak-anak lengging ni, supaya generasi akan datang kita dapat lagi jejak, supaya tak terhilang nama-nama orang-orang yang dahulu yang ada kat lengging ni. Kadang-kadang untuk generasi yang ketiga je, lepas tu dah hilang dah, kita tak dapat jejak. Tu saya mohon izinlah dengan tok-tok empat semua supaya dapat bagi kerjasama pada saya untuk mengumpulkan semua salah silah keluarga anak-anak lengging ni. Itu je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu satu cadangan yang baguslah. Tapi dari segi untuk listkan anak-anak lengging tu, waris-waris tu lah kan, kita kena juga kenal pasti mana yang dah blacklist lah. Blacklist tu maksudnya yang pernah dipancung atau dipecat. Itu semua kita kena asing kan. Jangan sama kan. Nanti kan esok lusa dia orang boleh, orang kata, datang minta balik pusaka tu. Jadi kalau nak listkan tu baik, itu bagus. Tapi ada cara dia juga. Kena tanya juga waris-waris ni mana yang dah blacklist tu, ketepikan. Tepikan nama tu. Dalam under blacklisted. Cakap orang putih blacklisted lah. Cakap orang bahasa Melayu ni yang dah kena pancung, yang dah dikuburkan, yang dah ditanam. Itu memang tak boleh masuk. Sebab ada kesalahan-kesalahan adat seperti kahwin Cino, itu semua tak boleh. Itu kita kena ambil peduli jugalah, ya. Itu yang saya nak beritahu lah. Terima kasih yang berterima. Ada lagi Tok Agam? Untuk bangsa ini ada lagi nak disuarakan Tok Menteri tak ada? Okey ya. Ada Tok Agam itu ada benda nak disuarakan? Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimuliakan Yang Mulia Datuk Johan Tahu, Yang Mulia Datuk Dagang Pondok Lengging, Tok-tok empat, Tok-tok empat semua. Selama ni ada juga ura-ura lah, ada juga kita dengar-dengar macam mana kalau kita mohon allowance untuk Tok-tok empat. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau diikutkan dari zaman berzaman lah, ikutkan daripada zaman berzaman, allowance untuk empat ni sebenarnya ditanggung oleh Datuk Dagang Lengging. Sebab Datuk Dagang Lengging kolek cukai, kolek zakat, jadi dia ada pendapatan dia sendiri. Tapi disebabkan dah di bawah kerajaan negeri ni, Tok Lengging punya allowance pun tak cukup nak bagi semua. Kalau dibagi-bagikan pun RM10 seorang sebulan. Kalau ikutkan lah anda lah tahu kan. Jadi kita cuba untuk usahakan bawa benda ni ke hadapan kan, untuk orang kata dibolehkan mendapat allowance ni kan. Tapi dari segi orang kata Tok Tompat ni di masjid, seperti saya bagi kelulusan itu hari, allowance orang kata duit adat 150. Itu semua pergi ke Datuk Dagang, ke Tok Tompat lah kan. Jadi kalau ada orang kahwin tu kan, hadir dapatlah 150 duit adat ya.
duit masuk syariah 150 kan. Itu masjid kan. Jadi kalau ramai yang kahwin, banyaklah pendapatan kan. Itu buat masa ni lah kalau dari segi pendapatan Tok Empat ni. Tapi kami sebagai Datuk Lembaga di Sungai Ujong ni, kita dah tubuhkan kembali Majlis Datuk Lembaga Adat Sungai Ujong, dan kami telah cuba untuk memperkukuhkan majlis ni. Jadi jika orang kata berjaya, insya-Allah majlis sendiri yang akan bagi allowance ni. InsyaAllah lah masa akan datang. Ya. Itu je lah. Ya. Baik, terima kasih. Sebelum tu saya minta maaf. Yang boleh tu pada gereja kan? Ada tu pada gereja. Okey, kita tak peduli. Okey, begini tu. Sebelum saya terlupa, saya nak terangkan sikit pasal kedudukan tu tu duduk dengan Pio kan? Okey, baik. Tu pada gereja ni, dia punya kuasa dia sebenarnya dia di Sungai Jai. Dia di Sungai Jai. Jadi hal yang syariah Sungai Jai dia kena ambil berat. Termasuk dalam ketika dia nak mencalonkan pegawai masjid Imam Bilal Siap kalau ada pemilihan. Begitu juga dengan jawatan kuasa masjid. Maknanya tu sebagai kepala gereja boleh memberi pandangan, boleh memberi nasihat, dan tu juga berhak mencalonkan anak-anak waris di bawah tu. Okey, baik. Sungai Diu ni kedudukan dia sebenarnya dia di bawah Sungai Macang Ling. Jadi dia di bawah tempat Sungai Macang Ling. Dia di bawah tempat Sungai Macang Ling. Jadi sekarang ni kalau ada kendala apa di Sungai Diu tu, atau boleh boleh menguruskan anak-anak waris tu saja di Sungai Diu. Yang lain semua bawa tempat Sungai Macang Ling. Tetapi kalau tu tak ada, misalnya ada obsession ke, pergi Mekah 40 hari ke apa ke, ada majlis ke apa ke, dia dah jatuh balik bawah bidang kuasa Tok 4 Sungai Macang Ling, Tok 4 Legong, dan juga Tok 4 Penai Ling. 3 Tok Ling. So tu benda-benda aja jelas okay. Jadi untuk tu saya tugaskan Atuk di Masjid Karyah Sungai Jai. Jadi saya harap Atuk nanti besok kalau sembahyang Jumaat ke sembahyang waktu, keraplah di sini. Dan bantu Haji Hamzah sebagai pengurusi. Dan juga bantu tu Tajalang juga. Sekali dengan tu Empat bantu dia. Baik, untuk tu Empat Kota, tu Empat Agam, Atuk berdua saya tugaskan. Okey, untuk Atuk berdua saya tugaskan di Masjid Batu Lengging. Jadi minta tolong ambil berat hal-hal di Masjid Batu Lengging tu tolong tengok. Nanti bincanglah dengan siapa yang ditugaskan dalam Masjid Batu. Macam Tok Bani Muhammad, Tok Tiang, Tok Bani, Tok Pak Rawa, bincang dengan dia orang macam mana. So ini dia peringkat Tok 4, saya belum boleh campur ni. Kalau ada masalah, kalau okey lah Baik, untuk Datuk Menteri Penghulu, orang besar lembaga dan laluan sembah, dia special sikit. Dia special sikit sebab dia jaga 2 masjid. Datuk Menteri Penghulu dia jaga Masjid Batu Lengging dan juga Masjid Karyah Bendung. Jadi dia kena sembahyang giling-giling. Umpama ada 2 isteri lah. Kena pergi ke Bendung, kena pergi tu masjid dia kan. Buat besar-besar. Datuk lembaga pun nak kena jaga 2 lah. Datuk Penghulu Dagang dengan Datuk Penghulu Pengasuh. Boleh dulu. Boleh Datuk kan? Boleh insyaAllah, boleh Datuk. Baik, sehingga tu sajalah kot. Sehingga tu saja daripada saya. Ada apa-apa lagi perkara berbangkit yang nak disuarakan? Ada? Depan. Duduk depan. Lagi ya. Oh, pegang boleh? Oh, ada. Oh, okay. Hello, Assalamualaikum. Kahwin sama suku boleh ni ke? Mewarisi kahwin sama suku.
kita tak ada suku. Tak ada suku. Kita tak pakai suku, kita pakai waris. Pakai waris. Kalau sama waris, tengok waris apa jugalah kan. Kadang-kadang waris Mandailing boleh kahwin dengan waris Kampar kan. Kalau sama waris tu kita kena tengok juga. Macam di sungai, macam saya ada hulu hilir, tapi ada waris hilir, ada waris Kelana, tapi hulu hilir. Kalau hulu kahwin dengan hilir boleh, kalau hulu kahwin dengan hulu tak boleh. Macam tu lah. Kita nak tengok juga keadaan waris tu macam mana, keadaan susuh galuh tu macam mana. Kenapa nak kahwin sama waris tu? Tak, saja sebab dah terkahwin sama suku. Tak ada suku. Ujung tak pakai suku. Kita pakai waris. Okey. Terima kasih. Okey. Betul tak? Okey. Kalau nak kahwin, orang kata kalau apa tuan tadi cakap pasal suku, mungkin tuan ingat suku Kampar, suku Selemak di Kuala Pilah nak kahwin dengan waris Selemak boleh, tak ada masalah. Sebab kita waris, dia suku. Kena faham tu. Itu lagi besar dia. Sungai Ujong lagi besar. Suku tu clan, waris tu house. Bahasa orang putih dia house kan. Bahasa orang putih untuk suku clan. Jadi kalau nak kahwin Selemak, waris Selemak di Sungai Ujong, nak kahwin suku Selemak di Seri Menanti, tak ada masalah. Di Jelebu ke, di Gembau ke, tak ada masalah. Tapi kalau Selemak, waris Selemak nak kahwin dengan waris Selemak sini tak boleh. Tu kena faham. Ya. Okey, baik. Saya nak terangkan lagi. Dia gini, kita Sungai Ujong ni, kita tak pakai suku. Suku-suku ni tak ada. Kita sini waris. Waris. Macam Lenging, serta cerita lain lagi ni. Macam Lenging, kita ada dua. Waris anak-anak dagang Lenging, lembaga dia untuk dagang. Satu lagi waris bersalah silah Mendung, lembaga dia Datuk Leluhur Profesor Mendung. Kita berlindung. Dan waris bersalah silah Mendung pun ada pecah lagi. Ada pecahan lagi. Waris Hulu Renang, waktu waris Hulu Renang pecah lagi. Waris Lembau, anak Lembau bawah Tok Penting, pecah lagi. Waris Tok Sinda Minang, itu baru Renang. Kalau kita di Lenging pula, pecah lagi. Tak silap saya, bawah Datuk Dagang ada 24 lagi anak waris. Waris anak Minduala Rembang, waris anak Agam, waris anak Bonjol, waris anak Piliang, waris anak Melayu. Ramai. Total saja dah 24. Lenging saja. Masuk Mendung pecah lagi 3. Waris Tok Sedara, waris Tok Paduka. Betul? Waris Tok Singa Maharaja. Tu boleh kahwin sama, tak masalah. Jadi kita sini tak ada kahwin sama-sama suku, tak ada. There's no such thing. Tu tengok lagi macam waris Kampar, waris Kampar. Dia Melayu, dia tak ada masalah kahwin waris. Dia tak boleh suami. Betul tak? Waris anak Kampar. Bukan Kampar Perak tau, Kampar Sumatera. Tu kena clear tu. So saya faham kenapa kekeliruan ni berlaku. Sebab kita dah dipengaruhi oleh ajaran yang salah oleh pihak kerajaan sebenar, Kerajaan Negeri Sembilan. Ada punya ejen dia, lembaga muzium Negeri Sembilan. Anda berang kan? Parah aku punya orang dia. Tak, tapi memang betul. Sebab banyak salah faham kat situ. So kita cuba memberi pendidikan, memberi pengetahuan itu yang berlaku. Tapi ni saya kongsi dengan Datuk Johan pun ada dekat insiden dia. Baru ni kita ada tahun lepas kita ada kumpul Datuk-datuk lembaga seluruh Negeri Sembilan tau. Kita kumpul di Kelana Resort. Datuk Johan pun ada, saya dengan Datuk Johan. Bila saya terangkan untuk Sungai Ujong ni kita bukan ada pekatih, kita ada pembekala, kita ada suku, kita tak ada suku-suku yang kita waris. Saya pelik tu, daripada luar tanah Terengganu marah dengan kita orang. Dia datang tinggi suara kita orang. Saya pelik betul. Saya cakap balik, Datuk punya lopak ni, kami lopak kami. Kami tak campur. Dan kami cara kami. Marah dia.
Dan satu lagi saya nak cakap di Sungai Ujung, termasuk Lengging, kita tak ada tanah adat tau. Kita tak ada tanah adat. Yang ada tanah simpanan Melayu. Kita tak ada tanah adat. Kita pakai faraid. Kita tanah adat tu memang tak ada. Kita mengamalkan faraid. Dan pembahagian harta pusaka ikut faraid. Kita tak macam Jelebu, kita tak macam Lembau, kita tak macam Tanah Mengandung, kita ikut faraid pembahagian harta pusaka. Dan lembaga di Sungai Ujung itu bukan jaga suku, sebab suku tak ada nak jaga apa. Lembaga di Sungai Ujung jaga kawasan. Itu yang dipanggil lingkungan. Datuk lembaga lingkungan. Lingkungan Bendung, lingkungan Bulu Ganang, lingkungan Lengging. Macam Datuk Muri Lingging, Datuk Lingging. Datuk Ahli Bersama Rantau, dia jaga Bersama Rantau. Datuk Seri Maharaja Diraja, dia jaga Rasah. Kena faham tu. Macam Datuk Johan sebelah saya ni, kawasan dia sampai Lukut. Dan saya bagi tahu ni saya nak cakap ni. Tahu tak, keluarga Diraja Selangor Nak ziarah makam Diraja Lukut, kena minta izin tau Yang Mulia Datuk Johan. Wak Imam Sultan Selangor sekalipun mesti minta izin Datuk Johan. So yang sebelah saya ni bukan kecil. Jadi itulah tu, saya harap semua anak-anak waris semua, Tok Empat semua jelas dengan apa yang saya terangkan tadi tu. Kita tak ada suku-suku, kita semua waris. Jelas So siapa nak abang yang tanya ni tu? Wei ni Wei dia. Wei Bidodong Kembau. Wei Bidodong Kembau. Okey. Datuk belajar. InsyaAllah belajar. Nanti mana Datuk besok kok boleh ganti Joni ke apa ke? Tak tahu. Okey. Apa begitu? Sebab kenapa kita pakai waris ni, setiap pedagang-pedagang tu datang dari Sumatera, sebelum dia pergi Rembau ke, dia pergi mana ke, dia tetap akan singgah ke Sungai Ujung dulu. Sebab yang ada laut ni Sungai Ujung ni. Tak ada tempat lain yang ada laut. Dia mesti singgah ke Linggi dan masuk ke Sungai Ujung dulu. Itu sebab kita ni menggunakan sistem waris. Kita tak pakai sistem suku ni. Sebab pedagang-pedagang ni ramai. Kalau diikutkan di buat Sungai Ujung ni, kita punya waris ada lebih kurang 90 lebih waris daripada rumpun Melayu. Jawa ada, Bentan ada, semua ada lah. Aceh pun ada. Itu semua ada. Kalau di luar-luar lain, dia tak ada semua tu. Kita ada semua. Komplit. 90 lebih waris kita ada. Itu tu asal kita tak pakai suku. Kita orang kata pioneer lah. Sebelum pergi mana-mana pun mesti singgah ke Sungai Ujung. Agak-agak boleh terbang ke pergi Rembau. Untuk sampai ke Rembau, katalah nak sampai ke Tanah Mengandung tu, agak-agak dia orang boleh terbang ke. Mesti dia orang akan sampai ke orang kata ke lautan Linggi dulu, sehingga di sana pangkalan dia, baru dia mengembara masuk ke Sembilanti ke mana. Ya. Itu je. Dah habis bateri. Okey, jam sudah menunjukkan hampir 6 petang. Jadi saya ingat kita tangguhkan dulu. Dengan izin Yang Mulia Datuk Johan Tahu Lembaga Waris Selangor di Hulu, saya Datuk Pengurang Lengging yang telah menyeru kerapatan ini, saya menangguhkan kerapatan ini ke suatu tarikh dan masa yang akan diberitahu kelak. Okey, saya ingat itu saja. Okey, sebelum kita tutup ni, kita tutup istiadat ini dengan doa selamat dan juga kesyukuran. Mohon Yang Mulia Tuan Gedung, silakan. Ada? Imam ada? Imam, letak imam. Silakan.
لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا شقيا ولا محروما ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير اللهم طول أعمارنا وصحح أجسادنا وثبت إيماننا ووسع أرزاقنا وحسن أخلاقنا ونور قلوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من أهل الخير واجعلنا من أهل البركة واجعلنا من أهل المغفرة اللهم اجعلنا من أهل الجنة واجعلنا من أهل الفردوس الأعلى برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل مجلسنا هذا مجلسا مباركا لأصحابنا وأهلنا وجيراننا وبيوتنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله